warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung dengan menentukan mean, mode dan median daripada jadual kekerapan. Kalau sebelum ni kita belajar mencari nilai mean, mode dan median juga, tetapi bagi data yang tak terkumpul. Hari ini bezanya ialah kita nak menentukan mean, mode dan median daripada jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan tu apa? Okey, baik. Kamu tengok pada contoh yang diberi di sini. Okey, jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid. Okey, jadual di sini adalah jadual kekerapan. Okey, apa maksudnya? Okey, kalau kamu perhatikan dalam jadual ini, okey, masa iaitu dalam minit Okey, untuk 10 minit, okey, kekerapannya adalah 2. Bermaksud terdapat 2 orang murid yang mengambil masa selama 10 minit untuk menjawab teka silang kata. Okey, yang ni 20 minit. Okey, kekerapannya adalah 4. Bermaksud 4 orang pelajar mengambil masa 20 minit untuk menjawab teka silang kata. Okey, begitulah untuk yang seterusnya. Untuk 30 minit ada 5 orang pelajar. Untuk 40 minit ada seorang pelajar. Okey, sekarang kita nak menentukan median dan mean bagi kekerapan ini. Okey, walaupun dalam soalan ini tidak menyuruh kamu mencari mode, tetapi saya nak kamu cari juga mode. Okey, macam mana nak mencari mode dahulu? Okey, untuk mencari mode, mode sangat senang. Kenapa? Kamu hanya perlu perhatikan kepada kekerapan. Kekerapan yang tertinggi yang mana satu? 2, 4, 5, 1. So, kekerapan yang tertinggi adalah nombor 5. Maka, mode kamu ialah masa pada kekerapan yang tertinggi tersebut. Jadi, di sini 30 minit. Maka, mode kamu ialah 30 minit. Okey, selesai untuk mode. Next, kita nak cuba pula mengira median. Untuk mengira median, jika kita imbas kembali, median bermaksud suatu data yang berada di tengah-tengah selepas disusun. Jadi, untuk jadual kekerapan, sebenarnya kamu tidak perlu lagi menyusun data kamu. Kerana dalam jadual tersebut sudah pun tolong kamu susun. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, sebab dia macam ni. Daripada jadual kekerapan, kita dapati bahawa untuk 10 minit ada 2 orang pelajar. Jadi kalau kita nak ubah jadual kekerapan ini kepada data yang biasa, kita akan tulis dia sebagai 10 itu sebanyak 2 kali. Okey, kenapa? Sebab kekerapan dia 2. Okey, untuk 20 minit pula, kekerapan dia adalah sebanyak 4. Jadi kalau kita nak tulis, so kita kena tulis 20 itu sebanyak 4 kali. Jadi kamu tulislah 20, 20, kan, 20 dan 20. Seterusnya, untuk 30 minit ada 5 kekerapan. Jadi 5 kali 30, kan? 5 kalilah kamu kena tulis. 30, 30, 30, 30, 30. Okey, 5 kali. Seterusnya, untuk 40 minit terdapat 1 kali. Jadi kamu kena tulis 40 itu sebanyak sekali sahaja. Okey, seterusnya, median ialah nombor yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi yang mana satu adalah nombor yang berada di tengah-tengah. Untuk mencari nombor yang berada di tengah-tengah, kan sebelum ni kita buat, okey, potong yang paling depan dan potong yang paling belakang. Okey, kemudian sambung lagi, potong lagi sampailah kita tinggal yang berada di tengah-tengah. Okey, kalau kita perhatikan di sini, terdapat 2 nombor yang berada di tengah-tengah. Jadi apabila kita ada 2 nombor yang berada di tengah-tengah, so apa yang kita buat ialah kita cari nilai yang berada di tengah-tengah antara 2 nombor ni. Sekarang 20 dan 30. Jadi nombor yang berada antara 20 dan 30 ialah 25. Nampak tak? Okey. So jadi di sini kita boleh kata median kita ialah 25. Baik.
ini adalah cara menentukan median, sama macam data tak terkumpul seperti yang kita belajar sebelum ini. Tapi hari ini saya nak tunjukkan kat kamu macam mana nak menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan tanpa kita senaraikan seperti data tak terkumpul ini. Okey, sebenarnya jadual kekerapan ni dah membantu kamu dah dari segi untuk mencari median. Tak perlu nak susun macam ni 10, 10, 20, 20 banyak kali, tak perlu. Okey. So cara dia macam mana? Okey, kita kena tahu dulu berapa nilai jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan tu apa? Okey, jumlah kekerapan tu sebenarnya dah ada dalam soalan yang diberi. Okey, dekat mana? Okey, kamu perhatikan dekat soalan dia tulis 12 kumpulan murid. Bermaksud ada 12 kumpulan murid kan. Okey, jadi kalau kita tambah pun 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1, okay, jumlah kekerapan kita ialah 12. Sama kan? Okey, jadi N ini merujuk kepada jumlah kekerapan. Okey, sekarang kita dah tahu jumlah kekerapan kita adalah 12. Okey, jadi saya nak tanya kamu, 12 ni nombor genap ke nombor ganjil? 12 adalah nombor genap. Okey, bila nombor genap kita ada formula dia. Macam mana nak cari median? Okey, tengok formula dia yang ini. Yang saya bulat ni. Ini adalah dia punya formula. Jadi sekarang kita gunakan saja formula yang diberi. Okey, so saya akan tulis di sini, okey. N kita ialah 12 per dengan 2. Dan okey, nampak tak dan? 12 per 2 tambah 1. Okey, daripada sini kita dapat 6, 7. Okey, 6 dan 7 ni belum lagi jawapan kita. 6 dan 7 ni bermaksud kedudukan. Okey, kedudukan yang ke-6 dan kedudukan yang ke-7 adalah kita punya median. Okey, so apa yang seterusnya kita perlu buat ialah okey, nombor 6. Kedudukan yang ke-6 ini, so kita cari dia. Mana yang kedudukan yang ke-6? Okey, kalau kita tulis data panjang macam ni, kita boleh tahu dah kedudukan yang ke-6 yang mana. Okey, yang ni nombor 10 ni kedudukan yang pertama. Kan? Okey, kedudukan yang kedua 10 yang sebelah dia. Okey, seterusnya 20. Okey, yang ketiga, yang ni yang keempat, yang kelima dan yang keenamnya adalah 20 ni. Okey, sekarang ni yang nombor 6 ni, kedudukan yang ke-6, macam mana kita nak cari berdasarkan kepada jadual kekerapan? Okey, kita tengok pada kekerapan dalam jadual. Okey, yang ni 2 yang pertama, kedudukan 2 yang pertama berada pada 10 minit. Okey, kalau kita tambahkan lagi dengan 4, 2 tambah 4 ialah 6. Jadi kedudukan yang ke-6 berada pada masa yang keberapa? Okey, masa 20 minit. Okey, jadi kita akan ambil nilai 20 itu. Untuk nombor 6, kita akan ambil nilai 20. Okey, untuk kedudukan yang ke-7, okey, kita tengok pada kekerapan juga. Okey, 2 tambah 4 baru 6. So yang ke-7 tu berada kat mana? Berada kat sini. Yang dekat nombor 5 ni, yang ke-7. Okey, jadi kita tengok nilai dia ialah 30 minit. Jadi kita akan ambil untuk kedudukan yang ke-7 ialah nombor 30. Jadi apa yang kita nak buat dengan dua nombor ni? So dua nombor ni kita tambahkan dia. 20 tambah 30. So apa kita dapat? Kemudian kita akan bahagikan dia dengan 2. Kenapa? Sebab kita nak cari nombor yang berada di tengah-tengah antara 20 dan juga 30. So kita bolehlah tekan calculator kan. So berapa kita akan dapat? So kita akan dapat 25. 25 tu unit dia apa? Masa. So masa dalam minit. So jawapan kita ialah 25 minit untuk median. Okey, so settle untuk mode dan juga median. Okey, sekarang jom kita cuba pula selesaikan mean. So macam mana kita nak mencari mean? Okey, mean sebenarnya sangat senang. Okey, sebab kita hanya perlu tambahkan semua nilai yang ada. So cara dia ialah kita akan ambil ikut ni 10 ada 2 kali. Jadi kita akan darabkan 2 dengan 10. Macam tu. So nanti kamu tulislah 2 darab dengan 10. Okey, kemudian 20 ada 4 kali. Jadi kamu tambahkan di sini dekat bahagian min ni, kamu tulis tambah 20. Kamu darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 4. Okey, kemudian sambung lagi. Okey, untuk 30 dan 5 pula. 30 ada 5 kali. Okey, begitulah seterusnya. So kamu tambah lagi 40 ada 1 kali. Jadi 40 darab dengan 1. Okey, selepas kamu dah tambah semua, okey, kamu perlu bahagikan dengan
bilangan data kita. So bilangan data kita ada berapa? 12. Okey, cuba tekan kalkulator sekarang. Okey, berapa nilai yang kita akan dapat? Kita akan dapat 290 bahagi dengan 12. 60 bahagi dengan 12, so kamu akan dapat 24.17. Okey, sama tak jawapan saya dengan kamu? Sama kan? Okey, jadi unit berapa ni? Unit apa ni? Ini adalah minit. Jadi min kita ialah 24.17 minit. Okey, so settle. Baik, seterusnya kita cuba pula soalan 2. Okey, jadual menunjukkan jisim dalam kg surat khabar lama yang dikumpul oleh sekumpulan murid. Tentukan mod, min dan median bagi jadual kekerapan ini. Okey, macam tadi kita nak menentukan mod. Okey, cara dia simple sahaja kan. Okey, mod kita tengok kekerapan yang paling tinggi. So kekerapan yang paling tinggi ialah kita ada 7, 11, kita ada 19, kita ada 14. So yang mana yang paling tinggi? 19. Jadi kita akan ambil modnya adalah yang atas dia. Okey, so data dia. So data dia adalah jisim dalam bentuk kg. Mod kita ialah 20 kg. Okay, settle untuk mod. Okey, sekarang kita pergi pula pada median. Ingat tak median tadi? Untuk mencari median, kita perlu tahu dulu data kita ni genap ke ganjil. Jadi untuk tahu genap ke ganjil, kita perlu dulu cari nilai n. N itu ialah jumlah kekerapan. Okey, jadi macam mana nak tahu jumlah kekerapan? 7 tambah 11 tambah 19 tambah 14. So kita akan dapat berapa? So n kita ialah 51. Okey, 51 genap ke ganjil? Yes, ganjil. Okey, so bila ganjil kita akan gunakan formula ganjil. So formula ganjil ialah n. So n kita ialah 51 tambahkan dengan 1, kemudian bahagi dengan 2. So kita akan dapat, so 51 tambah 1 bahagi dengan 2, kita akan dapat 26. Maka 26 ini merujuk kepada kedudukan data kita yang ke-26. Jadi untuk tahu mana satu kedudukan yang ke-26, so kita tengok pada kekerapan. Okey, data yang pertama sehinggalah data yang ke-7 berada pada kekerapan yang ke-7 ni. Maksudnya 1 sampai 7, data yang berada pada kedudukan 1 dan 7 ialah 10 kg. Okey, seterusnya data yang ke-8 hingga ke-18 terletak pada kekerapan 11 ni. Jisim dia ialah 15. So jadi untuk yang ke-26 ni berapa? Belum lagi kan? Belum masuk lagi kat sini. Sebab 7 tambah dengan 11 baru dapat 18. Cuba pula data yang seterusnya. So 18 kalau kita tambahkan dengan 19, so dia akan dapat berapa? Kita akan dapat 37. Bermakna data yang ke-19 hinggalah ke-37 terletak pada kekerapan 19, iaitu jisimnya ialah 20 kg. Okay, ingat balik, yang kita nak cari ialah kedudukan yang ke-26. So jadi kedudukan 26 terletak dekat mana? Yes, terletak pada kekerapan 19. Maka median kita ialah, ambil yang mana? Mestilah kita ambil jisim dia kan. Median kita ialah 20 kg. Okay, settle untuk median. Okay, seterusnya min. Okay, min macam mana pula? Okay, min ingat yang tadi kita akan cari, kita akan darabkan dia. 10 dengan 7. 10 kamu darabkan dengan 7, sebab 10 tu 7 kali. Kemudian kita kena tambahkan dengan berapa? 15 darab pula dengan 11. 15 darab 11. Okey, begitulah seterusnya dan kamu tambahlah. Okey, kemudian kamu sambung balik kan 20, kamu darabkan dengan 19. Kemudian dan 25 darab dengan 14. Okey, kemudian kamu bahagikan dengan data yang ada. So data yang ada ialah 51 kan? Okey, jadi kamu akan dapat
Kamu tekan kalkulator lah ya. Kamu akan dapat 965 bahagi dengan 51. Okey, dan kamu akan dapat 18.92. Okey, jadi ini adalah kamu punya min. Min kamu. So min kamu ini dalam unit apa? Dalam unit kg. Okey, kg. Okey, so settle untuk min. So itu sahaja untuk hari ini. So saya harap kamu dapat menentukan mode, min dan median bagi jadual kekerapan. Terima kasih semua.